Antara fokus negeri di bawah bayu, 3 projek sakit Kementerian Kesihatan akan disiapkan dalam tempoh 2 tahun. Butiran lanjut langsung bersama Redwin Robin di studio Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Ya, sahih. 3 projek hospital yang dikenal pasti projek sakit iaitu Hospital Papar, Hospital Beaufort dan Klinik Kesihatan Sikuati Kudat dijangka siap sepenuhnya dalam 2 tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS juga menetapkan proses pembangunan fasiliti kesihatan tersebut sekurang-kurangnya mencapai 5% setiap bulan. Kami tengok progres dia macam mana, apa masalah dia dan apa yang kita boleh baiki untuk cepatkan pembangunan hospital ni lah. Kita tidak ada priority one. Apabila telah dibina, kita mahu progres tu. Datuk Ros menyatakan perkembangan tersebut selepas menghadiri majlis penghargaan sempena program Rahmah Ramadan di Kota Kinabalu. Menurutnya, JKNS juga mengadakan perbincangan berkala bersama Jabatan Kerja Raya Sabah bagi mencapai pembangunan progresif selain mencari jalan penyelesaian sebarang permasalahan berkaitan bahan mentah ataupun peralatan dari luar negara. Tegas Datuk Dr. Ros selaku pengerusi mesyuarat dalam perkara ini, JKNS juga akan terus fokus dan memantau rapi terhadap 3 fasiliti kesihatan berkenaan. Beliau turut menjangka Hospital Papar akan siap sepenuhnya tahun ini, manakala Hospital Beaufort dan Klinik Kesihatan Sikuati Kudat dijangka akan siap sepenuhnya pada awal atau hujung tahun depan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Datuk Dr. Rosnani Mudin menyifatkan inisiatif agensi kerajaan, pihak swasta maupun badan bukan kerajaan NGO dalam membantu meningkatkan bekalan tabung darah amatlah dialu-alukan. Budaya prihatin tersebut sekaligus membantu pesakit khususnya golongan terlibat kemalangan dan pembedahan, ibu bersalin maupun pesakit thalassemia. Sebenarnya kami sangat mengalu-alukanlah agensi lain seperti Yadim dan agensi bahagian Jabatan Penyiaran ni, sebab ini adalah penglibatan agensi luar dalam membantu Jabatan Kesihatan untuk mengumpul darah yang membantu kami. Contohnya mereka menganjurkan program ini dan menyediakan tempat dan juga anggota-anggota yang membantu anggota kami untuk menjalankan aktiviti ini serta memanggil orang ramai. Ini adalah program tahunan sebenarnya. Kita telah bekerjasama seawal 2017. Yang mana program ini ialah seperti biasa, kalau hari-hari biasa itu memang biasa dibuat, tetapi di bulan Ramadan ini agak kurang. Jadi inilah inisiatif Yadim kita teruskan. Kita adakan program kempen derma darah ini di sebelah malam. Mereka menyatakan perkara ini semasa ditemui dalam program Rahmah Ramadan anjuran Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, pihak Yadim Sabah turut menyampaikan sumbangan rahmah madani kepada golongan asnaf dan sijil penghargaan kepada pihak terlibat. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah, Aminah Samsudin Muhammad. Cadangan menaik taraf Majlis Daerah Penampang kepada Majlis Perbandaran akan diteruskan. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut perlu melihat keseluruhan aspek terlibat, terutama melibatkan impak dan pulangan kewangan. Actually, nothing is stopping the effort to elevate to pergi Majlis Perbandaran. Cuma we haven't got all the input from the agencies yet. Like we need to get the input from the Ministry of Finance. Maybe it's there, but they're still waiting for the actual report from some other agencies involved. So once it's ready, and we can table it to the cabinet. Datuk Dr. Joakim berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Daerah Penampang sesi 2023-2025 di Kota Kinabalu. Turut menyokong cadangan tersebut, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict yang turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut. Datuk Dr. Joakim turut mengingatkan ahli majlis daerah agar perlu bekerjasama rapat dengan pengurusan majlis daerah serta agensi berkaitan dalam melaksanakan program pembangunan di kawasan mereka. Ini disebabkan melalui perkembangan teknologi terkini, PBT sentiasa berdepan dengan pelbagai isu
cabaran dan tuntutan yang mudah dipaparkan dan diperdebatkan dalam media sosial sekaligus memerlukan keputusan segera. Seramai 20 ahli Majlis Daerah Penampang terdiri pelbagai latar belakang menerima watikah pelantikan dalam majlis tersebut. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memastikan aspirasi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah serta hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dilaksanakan secara komprehensif dan strategik. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Raisin Saidin berkata, JPNS juga dalam usaha merealisasikan 7 teras utama KPM dalam memastikan pendidikan anak-anak seimbang dari segi rohani, jasmani dan emosi. Harapan saya lah agar harapan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah konsep masyarakat madani dan ditambah pula dengan hasrat dan hala tuju Kerajaan Negeri Sabah yang ingin melihat kemakmuran negeri ini melalui pendidikan dan juga dengan adanya konsep ABC yang telah diperkenalkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, maka saya berharap supaya perkara-perkara itu sampai kepada seluruh warga pendidikan di Sabah supaya boleh diterjemahkan dalam bentuk kemenjadian anak-anak murid kita. Dia berkata demikian di Kota Kinabalu. Tambah Raisin, isu-isu penting seperti pembangunan sekolah daif, kekurangan guru dan isu pembaikan kuartus guru juga akan terus diberi perhatian pihak JPNS. Beliau turut menasihatkan para guru agar sentiasa ikhlas dalam bekerja, memberi perhatian dan menyayangi anak-anak murid. Raisin dilantik sebagai Pengarah Pendidikan Negeri Sabah pada 24 Mac lalu, menggantikan Datuk Tahniah Jaman yang telah bersara. Kumpulan Sawit Kinabalu menyerahkan dividen interim ketiga kepada Kerajaan Negeri bagi tahun 2022 berjumlah RM11,158,500. Ia sekaligus menjadikan jumlah terkumpul bagi pembayaran dividen syarikat itu kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM27.9 juta bagi kutipan berakhir 31 Disember 2022. Tahun lalu, Kumpulan Sawit Kinabalu telah memberi dividen kepada kerajaan negeri sebanyak 43 juta. Satu dividen yang begitu tinggi sekali lah ya untuk Among JLC di Sabah, dan insya-Allah tahun ini pun jumlah dividen untuk tahun lalu sejumlah 27 juta. Ya, di samping juga kita ada juga memberi sumbangan-sumbangan berupa CSR, zakat dan sebagainya, dan juga bantuan-bantuan yang kami berikan kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Majlis penyerahan dividen disempurnakan Pengarah Urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Baco Jansi, kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar Untung, disaksikan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Turut berlangsung penyampaian sumbangan sawit Kinabalu kepada Masjid Jamik As-Salam Kampung Benoni Papar, Persatuan Orang Kerdil Sabah Prokesa dan Persatuan Kadazan Dusun Murut Muslim se-Malaysia. Syarikat milik kerajaan negeri ini juga telah menyerahkan zakat perniagaan berjumlah lebih RM6 juta kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berlangsung di Istana Negeri bagi keuntungan syarikat tahun 2022. Sawit Kinabalu turut mengumumkan pembayaran sagu hati RM300 kepada 12,000 pekerja ladang syarikat berkenaan. Sebelum ini, Sawit Kinabalu juga telah menyumbang lebih RM240,000 menerusi aktiviti turun padang dan majlis berbuka puasa kaki tangan wilayah di daerah Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan kawasan Pantai Barat. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dari negeri-negeri lain kembali bersama dengan Sahih Samsudin di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih.